Sebenarnya Tun Mahathir mahu apa? Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa tiada sebarang perubahan yang boleh dibanggakan mampu ditonjolkan sepanjang 100 hari Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri buat kenyataan tiap-tiap hari macam-macam nak buat tetapi keadaan tak bertukar. Kita masih menghadapi kemelesatan ekonomi, masalah orang Melayu tak ditangani, masalah politik yang tidak stabil dan sebagainya. Selain daripada itu, kita dapat janji yang dibuatnya belum nampak ditunaikan. Cakap sahaja, kita lihat apa juga disebut Perdana Menteri ialah untuk sokongan orang ramai kepadanya, katanya. Dan berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri program Dialog Sepentas Perjuangan yang Hilang yang turut disertai bekas Ahli Parlimen Tanjung Karang, Tan Sri Noh Omar dan bekas Ahli Parlimen Ampang Datuk Zuraida Kamaluddin di Yayasan Kepimpinan Perdana. Tun M juga menganggap orang Melayu hari ini sudah hilang kuasa. Kerana itu beliau menyertai Parti Bumi Putera Perkasa Putra yang diasaskan Datuk Ibrahim Ali. Kita pilih Putra sebagai platform sahaja. Kita tak memihak semata-mata kepada parti. Kalau hanya fikir tentang parti, nak bagi menang parti, akhirnya orang Melayu macam sekarang hilang kuasa. Saya ingat itu bukan perjuangan yang baik. Perjuangan yang baik sekarang ini ialah kita ketepikan kepentingan diri, kepentingan parti dan utamakan kepentingan Melayu. Kita berada dalam keadaan cukup bahaya. Kita tak pernah kuasai ekonomi dan sekarang ini kuasa politik pun sudah hilang, tegasnya. Ini merupakan parti keempat beliau. Selepas meninggalkan UMNO, Tun M menubuhkan Bersatu. Beliau dipecat daripada Bersatu lalu mendirikan Pejuang. Dari sana, beliau melompat pula ke Putra. Pendeknya sekarang ini beliau sudah boleh menyaingi gelaran Raja Kata Ibrahim Ali. Untuk bersikap adil kepada Anwar, beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 pada 24 November tahun lalu. Dalam tempoh 100 hari itu, kita yang berada di atas bumi ini melihat sudah banyak yang beliau lakukan bersama pasukannya dalam kabinet berbilang parti. Paling signifikan ialah Anwar memperkenalkan gagasan Malaysia Madani yang jelas bukan konsep kepentingan diri atau kepentingan parti tetapi kepentingan seluruh rakyat di negara ini. Saya mengusulkan Malaysia Madani sebagai jalan ke depan untuk Malaysia serta masyarakatnya yang rencam kaum dan budaya. Kita pastinya berusaha agar nilai-nilai ini digerak serta dilaksanakan sebaiknya, kata Anwar. Madani ialah kerangka dasar terdiri 6 tonggak dasar iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Ia menyentuh pencurakan masa depan yang memenuhi potensi rakyat dan negara dan menjadi dasar setiap teras bagi memperkukuh 8 keperluan iaitu ekonomi, keuangan, perundangan, pendidikan, kemasyarakatan, budaya, bandar dan luar bandar. Hasil gagasan Malaysia Madani tidak mungkin dapat dilihat dalam 100 hari. Dasar Ekonomi Baharu DEB merupakan satu program penstrukturan semula sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan di dalam rancangan Malaysia kedua 1971 hingga 1990 oleh Perdana Menteri ketika itu, Tun Abdul Razak. Dasar tersebut diteruskan oleh Tun M ketika menjadi Perdana Menteri Malaysia keempat iaitu 1981 hingga 2003 dan menamatkannya pada tahun 1990. Persoalannya di sini, adakah ia berjaya dan membuka ruang untuk Melayu menguasai ekonomi? Jawapannya tidak. Ia hanya berjaya mencipta beberapa kerat elit Melayu yang kaya raya dan mengukuhkan kedudukan bilioner-bilioner bukan Melayu. Anwar juga melancarkan perang terhadap korupsi dan salah guna kuasa termasuk menyiasat kertas Pandora. Ia jelas dibayangkannya ketika beliau memberi jaminan bahawa Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN diberikan kuasa untuk menjalankan siasatan terhadap mana-mana individu yang mengelak daripada menjalankan tanggungjawab itu termasuk golongan-golongan kaya. Sama ada kenalan saya atau tidak, penyokong saya atau tidak, cukai wajib bayar dan LHDN wajib menggeledah dan cari helah-helah elak bayar cukai, katanya pada sambutan Hari Hasil ke-27. Beliau menekankan golongan kaya seperti konglomerat serta syarikat-syarikat besar hendaklah menjalankan tanggungjawab membayar cukai yang dilaksanakan di negara ini kerana mereka mempunyai hasil yang mencukupi. Selain itu, Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata ramai pemimpin politik mempunyai jumlah kekayaan yang besar. Untuk menuduh Anwar tidak menjaga kepentingan Melayu adalah amat tidak adil. Betul, tiada istilah Melayu dalam program yang bertujuan untuk menjana ekonomi rakyat miskin seperti Skim Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR yang baru dilancarkan oleh Kementerian Ekonomi yang diterajui Rafizi Ramli. Difahamkan skim tersebut telah menerima pendaftaran lebih 22,000 orang peserta dalam tempoh seminggu penyertaan dibuka. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Sri Sarudin Ayub berkata kira-kira 30 pasar raya besar di negara ini telah menyertai inisiatif Payung Rahmah sejak dilancarkan Januari lalu. Menerusi inisiatif ini, golongan B40 berpeluang untuk berjimat
sehingga RM24 apabila membeli 12 jenis barangan asas di pasaraya yang menyertainya. Antara pasaraya menyertai program ini ialah Econsafe, Ion Corporation, Yong Big dan Maidin. Inisiatif Payung Rahmah merupakan program kerajaan madani yang bertujuan untuk mendepani kos sara hidup, khususnya golongan yang berpendapatan rendah. Mungkin ia bukan kejayaan yang dilihat oleh Tun M kerana golongan elit Melayu tidak mendatangi gerai menu rahmah atau membeli barangan murah di pasaraya. Maaf, bermuhasabahlah wahai pemimpin negara. Rakyat mahu move on. Lebih baik bermula dengan usaha kecil yang berkembang menjadi besar daripada gempar dengan usaha besar seperti konsep penswastaan yang lingkup, menanggung kerugian dan hutang sehingga perlu di-bail out oleh kerajaan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.